Seronok ni nak masuk IPG ni, tapi sekali dapat IPG nak jauh tu dekat Perlis. Macam manalah nak buat kan? Assalamualaikum, selamat datang ke channel saya Judan Sembang. Alhamdulillah kita berjumpa lagi untuk video kali ini, dan terima kasih kepada anda yang terus menyokong video-video saya, terus memberikan komen-komen yang positif, terus berkongsi kepada rakan-rakan lain tentang maklumat-maklumat IPG yang mana nak tahu dan sebagainya lah kan. Okey, dalam video kali ini pasti ramai student-student IPG yang excited nak masuk IPG kan. Kita dah buat medical check up, kita dah isi borang penjamin dan sebagainya. Tak lama lagi ni, bulan 9 ni katanya dah nak masuk IPG, dah nak lapor diri. Tetapi bukanlah IPG ni, kita bayangkan IPG ni belakang rumah kita, ataupun IPG ni dalam taman kita dekat kan. Kebetulan ataupun kemungkinan kita akan dapat IPG yang jauh daripada rumah. Rumah kat Johor dapat IPG tu kat Perlis. Rumah kat Kelantan dapat IPG dekat KL. Rumah kat KL dapat IPG dekat Johor. Rumah dekat Sabah dapat IPG dekat KL. Kena naik flight. Macam mana lah nak buat? Sekiranya anda mendapat IPG yang jauh daripada rumah, inilah sedikit tips, inilah sedikit perkongsian daripada saya yang akan saya sembang secara santai dengan anda dalam video kali ini. First, untuk pengalaman saya sendiri, saya juga dapat IPG yang jauh daripada rumah. Rumah saya di Beranang, Selangor. Yang mana tak tahu Beranang kat mana. Saya pun ada buat video Beranang kat mana. Ramai orang tanya, Beranang kat mana? Kat mana? Berenang ke? Okey, tengok video saya yang sebelum ni. Dan rumah saya di Beranang, Selangor. Saya dapat IPG yang jauh, 30 minit daripada rumah saya. Saya dapat IPG Ceras, Kuala Lumpur, IPG Teknik. Masa tu ada lagi IPG Teknik di Ceras sebelum pindah ke NSTEC. Saya adalah batch yang terakhir grad di IPG Teknik 2012. 2013 dia pindah pergi NSTEC. Jadi saya batch yang terakhir grad kat situ, habis pengajian kat situ. Daripada rumah saya start motor 30 minit sampai IPG, dekat kan. Hujung-hujung minggu start motor nak balik rumah boleh, tak ada masalah. Tapi sekiranya kawan-kawan lain anda yang sedang menonton ni ada dapat rezeki lebih untuk dapat tengok negeri orang, dapat tengok tempat orang, tempat yang jauh kan. Jadi yang pertama sekali, jangan tolak tawaran itu. Itu adalah salah satu perjalanan dalam hidup anda. Mungkin perjalanan tu menjadikan pengalaman yang menarik untuk anda temukan dengan orang-orang yang hebat dan sebagainya. Tapi pasti, confirm, sure korang risau. Macam mana nak buat dapat IPG jauh? Macam mana nak buat? Yelah, 17 tahun, 18 tahun duduk dengan family, tak biasa terpisah, tiba-tiba nak duduk jauh terpisah. Pasti risau untuk ibu bapa dan student-student dan sebagainya. Jom saya kongsikan tips untuk anda. Macam mana kalau dapat IPG jauh daripada rumah? Yang pertama, sekarang ni zaman dah canggih kan. Korang boleh dapatkan maklumat lokasi IPG anda daripada Google Map. Kemudian dapatkan maklumat-maklumat yang sahih daripada laman rasmi IPG. Dan sekarang ni ada IPG yang telah membuat laman rasmi Twitter, IG menerusi JPP. JPP ni perwakilan pelajar dalam IPG tu. Mereka dah ada media sosial sendiri, IG sendiri. Jadi komen kat situ, tanya macam mana saya daripada Johor nak ke Perlis, saya nak berhenti kat mana, tanya. InsyaAllah sini-sini ni akan membantu dapatkan maklumat-maklumat tu. Okey, contoh daripada tanya, adakah IPG menyediakan bas daripada sini ke sini? Sekiranya ada, alhamdulillah. Sekiranya tak ada, dapatkan maklumat-maklumat terkini daripada laman rasmi IPG anda. Sekarang dah mudah, boleh dapatkan, call lebih senang. Macam mana nak daftar, macam mana nak ke sana, nak ke satu tempat tu. Yang kedua, cari kawan ataupun cari senior yang berada di IPG itu. Call, tanya macam mana nak lapor diri ke sana. Boleh ke bawa mak ayah dan sebagainya. Dapatkan maklumat-maklumat ni sebab senior yang berada di sana, mereka dah ada pengalaman untuk mendaftar ataupun lapor diri di sana. Mungkin dia orang boleh share dengan anda semua perkara-perkara itu. Yang ketiga, sekiranya korang perlu cross Laut Cina Selatan daripada Sabah, Sarawak mungkin sampai ke KLIA. Kalau dapat IPG NSTEC senang kan, daripada airport boleh naik Grab pergi NSTEC, dekat.
Tapi daripada airport ni, daripada KLIA dapat pula LPG dekat Johor. Sudah nak mana boleh, takkan nak naik Grab jauh tu pergi Johor kan. Dapat pula LPG dekat Terengganu, nak naik Grab apa jauh. Jadi dapatkan maklumat perjalanan kenderaan daripada situ. Mungkin korang kena naik flight, mungkin korang kena naik bas dan sebagainya. Dapatkan maklumat perjalanan tu, tanya daripada senior macam mana nak bergerak daripada airport ke sini, nak naik bas apa, nak naik apa. Dapatkan maklumat-maklumat ni segera, sebab supaya perjalanan anda menjadi teratur. Atau mungkin ada kenalan, ada saudara, ada kawan yang rumah berhampiran dengan IPG, mungkin boleh stay 1-2 malam dekat sana, sampai awal stay, supaya hari pendaftaran tu tak lewat, tak lambat. Waktu nak pendaftaran ni, IPG jauh ni, perlu ke bawa segala kelengkapan mandi, kelengkapan baldi, baju, hanger semua bawa? Nak naik flight, nak naik bas ni bawa banyak-banyak ni, perlu ke? Jawapan dia adalah tidak perlu. Sekiranya korang boleh naik kereta sendiri, drive daripada KL pergi ke Johor, sumbatlah korang punya baldi, hanger, baju semua, boleh, tak ada masalah. Tapi sekiranya yang kena naik flight ni, takkan nak naik flight bawa baldi apa semua ni. Jangan risau. Dekat IPG anda ada kedai berhampiran, boleh dapatkan barang-barang keperluan di kedai-kedai berhampiran tu. Bawa lah duit lebih sikit, hari pendaftaran tu singgah kedai tu, beli apa yang perlu. Hanger tak cukup, beli. Barang mandian tak cukup, beli. Iron tak cukup, beli. Tak perlu bawa banyak-banyak daripada kampung sekiranya korang naik flight ataupun naik bas dan sebagainya. Bawa mana yang perlu, mana yang penting, baju dan sebagainya. Tapi barang-barang lain-lain ni, besar-besar ke kecil-kecil ni, boleh dapatkan di kedai-kedai sekitar IPG. Bukan IPG dalam hutan pun. IPG ni kebanyakan ni dekat-dekat bandar, dekat dengan tempat-tempat student. Bila ada tempat IPG, banyaklah pembangunan kedai makan, pasar raya dan sebagainya. Senang nak dapatkan barang-barang. Jangan risau nak bawa barang banyak-banyak daripada rumah ni. Yang paling penting adalah korang kena lengkapkan borang korang. Itu yang paling penting. Make sure jangan tertinggal apa-apa maklumat. Tiba-tiba dah sampai sini, saya tertinggal X-ray saya kat rumah, saya tertinggal borang pendaftaran, saya tertinggal borang aku janji, tertinggal borang penjamin kat rumah. Jauh ni nak patah balik ni kan. So make sure buat list, tandakan borang dah masuk dalam beg, X-ray dah masuk dalam beg dan sebagainya, gambar pasport dah buat dan sebagainya. Make sure masuk dalam beg supaya apabila borang ni bawa ke IPG lengkap, pendaftaran tu jadi mudah. Apabila jauh-jauh sampai, borang tak lengkap, nak patah balik, mak ayah nak patah balik, ambil nak post, mungkin ambil masa dan sebagainya. Jadi dia menyusahkan proses tu. Jadi make sure list tu dah tanda dah siap-siap. Borang tu janganlah tertinggal, sebab dia akan menjadikan perkara-perkara yang rumit waktu pendaftaran nanti. Jadi yang dapat IPG jauh ni janganlah sedih, terpisah dengan keluarga, tak dapat jumpa mak ayah sebenarnya dan sebagainya. Tapi jangan sedih. Sebab apa? Korang ada beberapa kelebihan-kelebihan yang orang lain IPG dekat tak dapat. IPG dekat, ujung minggu balik, tapi korang dapat satu kelebihan lain. Mungkin tak boleh selalu balik jumpa mak ayah di kampung, tetapi kelebihan lain yang korang boleh dapat adalah, yang pertama, korang dapat lihat keunikan yang ada di tempat orang. Sebagai contoh, sekiranya korang dapat IPG di Terengganu kan. Terengganu kita tahulah terkenal dengan pulau dan sebagainya. Mungkin weekend ada duit lebih, dah plan dengan kawan-kawan, jom kita pergi jalan-jalan Terengganu, kita pergi makan kat Terengganu kan. Sebagai contohlah, sebagai orang KL yang tak pernah pergi ke Terengganu, umur 17-18 dah sampai Terengganu, dah boleh merasa, tengok pengalaman, tengok pantai Terengganu kan. Satu pengalaman lah. Berbanding kalau jenis balik rumah, hujung minggu balik rumah, tak ada pengalaman tu, tak dapat tengok tempat orang. So anda boleh berjalan pergi tengok tempat orang. Dapat IPG di Perlis, pergilah Kuala Perlis, makan seafood kat sana, cari mentarang, makan. Dapat IPG dekat Johor, jalan dekat Johor. Dapat IPG dekat Enstag, jalan di sekitar Negeri Sembilan, sekitar Nilai, tengok langsir kan. Dapat IPG dekat KL, IPG El Muhas. Dulu ada downtown, ada uptown kat situ, Velodrome, sekarang dah tutup. Jalanlah pergi Times Square, pergi mall kat KL. Pengalaman semua orang tak sama kan. Ikut apa yang ada IPG, cuti-cuti Malaysia yang dekat-dekat dengan IPG anda. Yang kedua, dia menjadikan anda lebih matang, menjadikan anda lebih berdikari berbanding kalau sikit-sikit mak ni, ayah ni kan. Sekiranya anda jauh, mungkin mak ayah anda tak boleh nak tolong seperti biasa. Jadi anda kena fikir sendiri, macam mana nak settle masalah ni.
Apa nak buat sekiranya macam ni? So, jumpakan kawan kan, bincang sama. Masa itulah belajar untuk membina hubungan dengan kawan-kawan yang baru. Masa tu belajar untuk berdikari, selesaikan masalah sendiri. Jadi boleh belajar untuk pengurusan diri. Sekiranya posting pun jauh kat pedalaman nanti kan, taklah terkejut, dah biasa IPG jauh. Dan menjadikan anda sebagai seorang yang jiwa kental lah kan. Jiwa kental lah, bukan anak manja lah kan. Orang kata bukanlah manja kita nak balik, kita nak balik kan. Jadi anda seorang yang boleh survive. Duduk tempat orang tak ada masalah, boleh survive. Sebab posting pun kita tak tahu, kita ni posting belakang rumah ke, posting sekolah rendah kita dulu ke kan. Sekiranya posting pun jauh, tak ada masalah. Kita dah biasa berjumpa dengan orang latar belakang yang berbeza, negeri yang berbeza, logat yang berbeza, dah boleh bercakap. So, benda tu akan mematangkan anda untuk posting nanti, tak ada masalah. Itu sahaja perkongsian saya untuk kali ini. Sekiranya dapat IPG jauh, apa nak buat, apa tips dan juga apa kelebihan-kelebihannya, jangan risau, jangan takut. Itu yang dapat saya sharekan tadi. Kesimpulannya, dapatkan kontak ataupun hubungi sini-sini di IPG, hubungi JPP pada IPG anda ataupun hubungi IPG anda sendiri. Sebab kebanyakan IPG yang saya tengok, dia orang dah ada laman Twitter sendiri, dia orang dah ada IG sendiri. So tanya dia orang macam mana proses. Yang kedua, pastikan kenderaan anda nak ke sana. Mungkin kena naik flight, mungkin kena naik bas. Sekiranya perlu, dapatkan laluan ataupun dapatkan cara-cara macam mana nak ke IPG itu. Yang ketiga, kalau ada kenalan, ada saudara ataupun ada search jumpa hotel, pergi ke sana 1 hari atau 2 hari awal supaya pada hari pendaftaran tak kelam kabut nak cari jalan dan sebagainya. Make sure korang dah sampai awal, beli pendaftaran awal, settle down awal, tak ada masalah. Yang seterusnya, make sure borang korang telah rengkap. Jangan tinggalkan borang ataupun maklumat di kampung sebab jauh nak patah balik, mungkin ambil masa sekiranya nak post semula. Make sure borang, X-ray, penjamin dan sebagainya telah pun korang selesaikan dan bawa sekali sewaktu pendaftaran. Dan semoga video ini memberikan manfaat untuk anda. Berkongsilah kepada rakan-rakan anda yang lain. Mungkin nak tahu apa tips nak buat kalau dapat IPG jauh. Mungkin ada yang takut. Jangan risau. Saya dah sharekan apa-apa kelebihan dia. InsyaAllah excited masuk IPG. Seronok. Jangan risau. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk video yang akan datang. Teruskan like, share dan subscribe. Sekiranya memberi manfaat, share kepada rakan-rakan anda yang lain. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.